betul 15-20 minit. Okey, dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Salam sejahtera, salam sayang daripada saya, Coach Mash ataupun CM, ya. Macam biasa, hari ini SSK Sembang Santai Kamis bersama CM hari ini 3 hari bulan 12 2020. Kita berada di awal bulan Disember dan hujung tahun 2020. Dia ada awal, dia ada hujung. Jadi kalau awal tu kita rasa macam comfort sikit, selesa, sebab kita berada di awal. Tapi bila sebut di hujung tu, kita dah mula rasa dah hujung dah ni, ya. Selalu jadi macam itulah. Orang suka berada di awal dan tak suka berada di hujung, Kalau kita ingat zaman-zaman sekolah kita dulu, kalau dapat nombor 1 tu best, tapi kalau dapat nombor 40 tu tak best. Jadi sama je, ya. CM dah kira, okey, untuk kita pergi ke tahun 2021, kita hanya ada 28 hari sahaja lagi, ya, untuk kita menjangkau tahun 2021. Alright, kalau kita tengok kat situ adalah masa amat cepat berlalu dengan cabaran yang kita lalui dengan COVID-19, ya. Cabaran yang dipanggil yang tak boleh dikawal, ya. Uncertainty ataupun yang kita sendiri tak tahu apa akan berlaku next dia, ya. Alright. Okey, SSK kita hari ni adalah bercerita hujung, ya. Kita tak cerita hujung dan kita mula melihat kepada permulaan, ya. Okey, kalau kita tengok kat sini, belanjawan baru saja dibentangkan, ya. Kalau kita tengok kat sini, diluluskan, dibentang dan diluluskan. Alright. Tajuk Sembang Santai kita hari ini adalah Perancangan Strategi 2021 dan Belanjawan 2021. Alright, tajuk hujung tu sama, 2021, tapi kalau kita tengok depan tu adalah kita sebagai usahawan, okey. Perkara yang kedua adalah dari segi nasional, dari segi luaran kita, alright. Jadi kalau kita tengok kat situ, Perancangan Strategi 2021 dan Belanjawan 2021, kalau kita tengok isu apa strategi anda, okey. Benda ni penting, kalau kita melihat kepada tahun 2021, cara mana kita nak corakkan bisnes kita ni dalam keadaan norma baru, okey. Okey, sebelum CM teruskan, minta jasa baik, okey, boleh kita share CM punya FB live pada grup-grup yang bersama CM pagi ni, ataupun boleh share, kita boleh tengok kat situ, ya. Right. Jadi teruskan share dan harap Sembang Santai Kamis dapat memberi manfaat kepada usahawan di luar sana, termasuk juga diri CM sendiri. Okey, kita sebagai usahawan ni melalui pelbagai fasa, ya. Fasa senyum, fasa nangis, fasa masam, fasa masin, semua ada fasa lah. Alright, tapi cara mana kita atasi adalah perkara yang unik bila kita disebut bisnes ataupun usahawan, ya. Sebab kita melalui beberapa fasa yang mana ada fasa yang kita cukup kuat untuk hadapi, ada masa kita rebah, ada masa kita berada di in between. Okey, semua kita dah rasa lah. Alright, share. Alright, FB SSK CM hari ni. Alright, secara ringkasnya, apa dia perancangan strategi, okey, untuk 2021? Okey, CM bagi bahasa ringkas dah lah, bahasa mudah dia. Okey, tahun depan 2021, sebagai usahawan, sebagai business owner, okey, kita dah sedia ke dengan norma baru? Kita tak cerita sebelum, sebelum COVID tu, wallahualam, macam mana sahabat-sahabat usahawan di luar sana, business owner di luar sana, okey, mencorakkan setiap tahun, ya. Kalau ada roadmap tu, perancangan strategi untuk 10 tahun tu, alhamdulillah. Kalau 3 tahun pun alhamdulillah, okey. Tapi kalau tak ada tu, rasa macam boleh, bukan tak boleh, tapi takut-takut jadi innalillah, okey. Bahasa tu kasar sikit, alright. Tapi macam kita katalah, bila kita melihat kepada perancangan strategi, benda ni is a routine as a business owner.
Benda ni is a routine as a businessman ataupun kita dalam dunia perniagaan ni. This is a routine. Sebab setiap tahun akan ada perancangan internal kita. Itu bagi perancangan strategi ataupun bahasa mudah dia. Kalau kita tengok bahasa mudah kita adalah tahun depan 2021 tu nak buat apa? Cara mana kita nak corakkan bisnes kita ni? Kan? Apa sales target kita? Apa kita nak belanja? Berapa banyak kita nak belanja? Berapa banyak staff yang kita nak ada? Okey, macam mana kita punya customer service kita dengan pelanggan kita? Benda-benda macam tu Jadi kalau kita tengok dua elemen ni sebagai usahawan ataupun business owner, dua elemen ni kita takkan terlepas setiap tahun. That is a routine Dua perkara. Apa dia? Satu adalah strategic planning ataupun perancangan strategi untuk syarikat kita sendiri. Okey, bisnes kita sendiri. Satu lagi adalah belanjawan 2021. Bayangkan setiap tahun kedua-dua perkara ni sepatutnya dia match. Match maksud CM tu adalah bila kita nak buat perancangan tu banyak elemen-elemen penting yang kita kena tengok. Jangan pula kita target kita nak pergi contoh, kita ambil contoh kita adalah travel, buat business travel and tours. Alright, kalau kita tak melihat apa yang berlaku sekarang untuk kita buat perancangan 2021, kita akan hadapi perancangan yang memang tak boleh kita nak aplikasikan. Okay, you're talking about to achieve whatever that you plan. Okay, benda tu tak boleh sebab kita tak melihat what is the current situation dan kita kena predict. Okay, kita kena jangkakan untuk tahun 2021 tu macam mana. Okay, yang tu yang penting. Itu sebabnya kenapa ada beberapa elemen yang kita wajib tengok balik sebelum kita buat perancangan tahun 2021. Strategic planning kita. Alright, yang tu yang penting. That's why kenapa setiap tahun kenapa kerajaan keluarkan dia punya belanjawan untuk tahun depan. Same goes to sebagai usahawan. Kita pun kena ada benda tu. Kalau kita tak ada, selalunya CM perhatikan dan di awal CM business ni dah tua dah, tahun ke-21 bisnes umur lagi lah. Okey, buat bisnes 21 tahun. Kalau umur tu lagi lah nak masuk 5 series dah. Jadi kalau kita tengok kat sini, bila kita melihat kepada apa yang kita ada, bukan kita melihat kepada luaran apa yang ada untuk kita blend, untuk kita campurkan, untuk kita tengok, untuk kita buat jadikan satu perancangan, maksudnya kita akan jadi shock sendiri. Itu bahaya. Itu bahaya. Alright, kalau kita tengokkan ada beberapa yang kita katalah, okey, kita sentuh sikit kita sentuh sikit belanjawan 2021. Okey, sebanyak 322.5 bilion okey, ataupun 20.6% daripada KDNK ataupun keluaran dalam negara kasar diperuntukkan untuk belanjawan 2021. Okey, tengok 322.5 bilion. 322.5 bilion. Bukan 300 ringgit, bukan 300 juta, tapi bilion. 322 bilion. Okey, untuk belanjawan. Jadi kalau kita tengok kat sini kita ambil 300 bilion tu. Alright. Kalau kita melihat kat sini adalah peruntukan tu besar. Peruntukan tu besar, jadi ada agihan-agihan dia lah. Kalau kita tengok ada agihan-agihan dia. Okey, kita pergi kepada 322 bilion tadi. Okey, kalau kita tengok dalam belanjawan, itu sebabnya kenapa. Alright, boleh share sikit dengan CM. Okey, siapa yang bersama CM pagi ni? Okey, SSK ni. Okey, CM duk cakap sorang-sorang kan. CM duk cakap sorang-sorang. Okey, cuba tengok balik siapa agak-agaknya dah hadam kita punya belanjawan 2021. Nak tengok sikit lah siapa yang dah hadam tu. Okey, dah baca tak? Habis tidak pun orang kata dia punya infografik lah. Kalau yang malas-malas pun baca tu, habis tidak pun tak nak tengok infografik yang dibagi. Kalau nak baca tebal tu, nak print banyak sangat kan, dalam 3-4 inci. Puas pula kena mata CM ni, dah tak nampak sangat ni. Rasa macam baca second line, dia jadi fourth line. Okay, there's so many ways for you to dig the information, to get the information. Apa dia? Satu, okay, you can go by infographic. That one is so easy for you untuk kita tengok balik what is the government ada dalam belanjawan 2021. Kedua,
Kalau malas juga nak tengok infografik tu, dengar je lah apa yang menteri bentangkan kat situ, okey? Kalau tu gak malas, wallahualam, yang tu tak dapat nak tolong lah, ya. Yang tu tak dapat nak tolong. Alright. Kalau kita tengok 322.5 belanjawan yang ada tu diagihkan ada a few things, okey? Kalau kita tengok kat situ, CM pecahkan pada 3 yang mana di kerajaan telah pecahkan. Dia ada 3 matlamat kat situ. Matlamat pertama adalah kesejahteraan rakyat. Cuba kita tengok balik apa yang kita boleh tap dekat situ sebagai business owner, sebagai businessman, sebagai orang yang berada dalam dunia bisnes. Tengok dekat mana kita boleh dapat peluang. Kalau tanya CM, 322 juta tu sale kita nak letak set kita punya target kita tu berapa 0.00% kot kan. Dalam keadaan sekarang ni kita dah downsizing dan sebagainya kan, tak adalah besar sangat. Jadi kalau kita tengok matlamat pertama adalah yang kerajaan sasarkan adalah kesejahteraan rakyat. Baca. Yang tu matlamat pertama dia. Bila kita cerita matlamat kedua dia adalah kelangsungan, ya, kelangsungan perniagaan. Tu kita kena go deep. Tengok CM kata matlamat kedua tadi adalah kelangsungan, ya. Kelangsungan perniagaan yang tu kita berada di situ. Baca apa yang kerajaan dah offer untuk kita ni, ya. Untuk kita berbisnes, apa yang kerajaan dah offer kat situ. Alright. Kemudian tu matlamat ketiga, ketahanan ekonomi. Okey, maksudnya 322.5 bilion tu dia pergi kepada 3 matlamat, ya. Okey, maksudnya we are talking about rakyat, we are talking about kelangsungan perniagaan, we are talking about ketahanan ekonomi. Jadi kita ada 3 matlamat yang dah ada kat situ. Jadi kalaulah kita sendiri tak ambil peluang, tu salah kita, bukan salah orang lain. Alright. CM akan bagi sedikit, okey. Bila kita dah tahu ilmu tu, kita dah tahu information tu, okey, daripada belanjawan 2021 dan kita boleh relatekan dengan perancangan kita 2021. Ya, itu sebabnya kenapa tajuk dia hari ini perancangan strategi dan juga belanjawan. Okey, maksudnya dekat mana kita boleh tap? Dekat mana kita boleh ambil peluang? CM cerita peluang, bukan kesempatan. There's no such thing. Alright. Jadi kalau kita melihat kepada strategic planning kita, goes into the belanjawan 2021, tap, ambil dekat mana yang kita boleh ambil. Tapi you need to go into very detail lah. Okay. Contohnya dekat sini infografik yang CM ada adalah dia panggil situ kelangsungan PKS kita lah. Okay. Yang mana kelangsungan tu kalau kita tengok RM 2 billion. 2 billion bukan million, billion. Okey, kemudahan 2 billion, kemudahan bantuan PKS ya, kita lah ya. Disasarkan okey, untuk kita 2 billion. Kemudian tu satu lagi yang kalau kita tengok dari segi cash flow kita, dia kata penangguhan atau pengurangan ansuran pinjaman. Maksudnya you're talking about your loan repayment, ya. Loan repayment, sama ada you nak extend, reschedule balik, refinancing balik, go and talk to your bank. Okay, because benda tu ada. Kemudian tu 1.2 billion, okay, pembiayaan kredit melalui Tekun Nasional, Agrobank, BSN, institusi kewangan yang lain. 1.2 billion. Let's say kalau kita rasa kita nak a certain fund to orang kata redirection, re-strategy kita punya business balik because impact the COVID-19 ni, that is okay. Tak tinggal juga orang perempuan macam kita. Bukan kita duduk masak aja kat rumah, buat kerja-kerja admin, tak, okey. Kerajaan peruntukkan juga 95 juta untuk wanita, ya. Di mana melalui micro kredit khas melalui Tekun Mara Agrobank, ya. Kita ada a few kat situ untuk wanita. Kemudian tu ada 4.6 billion, yang tu adalah melalui pembiayaan peningkatan kepayaan, peningkatan kapasiti usahawan Bumi Putra. Okey, yang ni ada special sikit lah. 150 million, we are talking about latihan, bantuan penjualan, digitalize, we are talking about digitalize. Subsidi upah 1.5 billion. That's another thing. That's why yang last week CM cerita pasal penjana perkeso. Okay, that is another opportunity, another peluang. Okay, how you that is an element to make sure 2021 kita punya sustainable. We are not talking about making profit, no. Okay, we are talking about sustainable. Untuk kita bertahan ni,
sampai 2021 insyaAllah dengan izin Allah, ya. Jadi kalau kita tengok sini 2.5 billion, you're talking about kepada kontraktor, okay, sahabat-sahabat kontraktor, okay. CM rindu sebenarnya, okay. Dah lama dah, ya. Kita tak berkecimpung, okay. Tahun 99 the first factory CM ada adalah buat water tank. Tu memang geng-geng kontraktor lah. Alright. Jadi kalau tengok kat sini, one of yang bersama CM pagi ni FB Live MNS dia ada offer kat situ, ya, bawah per keso. Okey, bayangkan, yang ni adalah insentif yang diberi oleh kerajaan untuk kita sebagai usahawan ni, to make sure kita boleh bertahan ni, kita bertahan sampai ke depan tu, for us to recover and go balik. Dia keadaan sekarang ni, bila dia macam ni, dia turun. Okey, jangan dia sekarang ni ada setengah yang menjunam terus. CM tak nafikan betul. Bila dia berjunam, you nak naik balik tu, dia punya curve tu, it's not easy. Okay, itu yang kita alami sebagai usahawan, it's not easy. Alright, kita rasai yang tu. Okay, kita sambung balik 2.5 billion. Okay, jadi mana yang nak boleh klik dekat link yang ada dekat team kat situ. Lepas tu kita ada 300 juta. Yang ni dipanggil platform Jana Niaga untuk pembiayaan digital rantaian bekalan GLC, diterajui oleh Exim Bank. A lot of opportunity. Okay, CM tak kata mudah, tapi kalau kita tak tahu, langsung tinggal, right? Especially yang for company yang besar-besar to go into the listing, there is a 50 million di bawah Suruhanjaya Security. SME Bank, alright, dia ada 300 million kat situ, skim Lestari Bumi, perusahaan kecil dan mikro. 150 million skim geran digitalize, okay. Yang ni benda-benda ni semua akan ada kat situ. Okey, mana yang sahabat-sahabat usahawan yang memang hebat, ya, maksudnya dari segi set up dan sebagainya, memacu pelaburan sektor nilai tinggi, banyaklah kat situ. Lepas tu kita ada penjana tadi, ya, government bagi kat situ. Lepas tu kita ada MDEC, okey, 100 million kat situ, okey. Kita ada 30 juta. Oh, hebat. Okey, 30 juta latihan veteran, okey, bawa perhebat. Okay, kemudian tu Jana Kerja, alright, yang ni di bawah reskilling, upscaling is about 1 billion, alright. Targeted is about 200,000 pelatih lah, okay. Kemudian tu di bawah IDA dan Sedia, kemahiran baru kepada kerja yang terjejas teruk akibat penutupan sempadan. Okay, ada setengah tu macam kita katalah, ya, kerja kat Singapura, kerja kat Thailand dan sebagainya. HIDF about 100 million, okay. Kemudian tu perlindungan sosial, banyak, a lot of opportunity kat situ, okay. Tak terlepas jugalah penjawat awam kita. Okay, untuk di koridor ekonomi, siapa yang terlibat? Ada 5 koridor kat situ, yang mana you are talking about ECER, okay. Kemudian tu ada SDC, ada SCORE, ada koridor utara, ada Indra Johor. Okey, 5 koridor yang terlibat, more or less adalah about 780 million untuk 5 koridor. Alright, jadi okey, siapa yang ada NGO pun there is, alright. Okey, kalau kita tengok kat sini Agrobank, okey, dan kita ada we are talking about jaminan keselamatan makanan. There is another thing also, you are talking about Agrobank bagi related to whatever, kena baca detail siapa usahawan yang terlibat daripada situ, okey. Kemudian tu dia ada memodernisikan, we're talking about modernization sektor agriculture, okey. Kemudian tu this is a good things, membantu sektor terkesan, okey. Contohnya we are talking about pelancongan, we are talking about yang retrench, ya. Benda-benda ni semua, okey. Okey, kalau kita tengok banyak dashboard yang kita kata tadi, pergi one by one, alright. Jadi bila kita dah dapat information daripada belanjawan tadi, daripada belanjawan 2021, once you get the information, bukan cuba, you kena relatekan dengan you punya strategic planning. Contohlah, kalau kita kata sekarang ni kita nak beli mesin, okay, instead of dulu kita ada 10 orang, tapi kita nak buat transformasi, alright, kita nak buat transformasi, nak pergi kepada automation. Dulu fully manual, sekarang ni might be nak pergi semi automation. Yes, you need to take some, dia ada few things, alright.
you need to see your cash flow. Kalau tak ada, that's why yang kenapa dalam belanjawan 2021 that is a grant, that is orang kata loan yang mana dia nak bantu kita nak modernizekan whatever we have. Benda-benda ni kalau kita tak nampak, kita tak melihat kepada information yang dah ada dan kita tak cari, kita akan jadi tertinggal. Alright, that's why yang kenapa macam SAM kata there's so important things. Alright, kalau kita tengok kat situ adalah kita punya strategic planning, okay, perancangan kita untuk tahun depan, untuk bisnes yang kita jalankan, dan juga satu lagi belanjawan yang kerajaan dah bentangkan ya untuk tahun depan. Match, okay, matchkan dia kat situ. Daripada situ nanti kita akan nampak, yes, okay, bila kita melihat kepada arah tu, kita tahu, okay, sekurang-kurangnya kita relatekan atau kita matchkan dengan apa yang ada, right? Jadi insyaAllah sekiranya untuk strategic planning, CM doakan sama-sama kita boleh selesaikan perancangan strategi kita untuk bisnes kita untuk tahun depan ya, sebelum 31 hari bulan 12. Maksudnya mula je 1 hari bulan 1 2021 benda tu dah ada di tangan dan kita start enjin dan jalan. Alright, bukanlah masa tu baru nak tengok apa benda ya, staff cukup ke tidak, duit ada ke tidak, cash flow macam mana, budget pun tak tahu lagi, sales pun lebih kurang. Jangan. Okay, sebab dalam keadaan ekonomi yang uncertainty ni ya, kita tak mampu nak berada di that situation. Ya, kita tak mampu sebab bila kita tak ada benda kat tangan yang kita akan hadapi, kepayahan kita untuk kita buat redirection ataupun re-strategy sekiranya berlaku, okay, benda-benda yang di luar kawalan kita. Macam mana kita nak baiki? Macam mana kita nak buat kalau kita tak ada benda tu dekat tangan? Apa yang nak diubah? Ya? Apa yang nak distrategikan? Tak boleh. Alright. Jadi insyaAllah salam sayang daripada CM. Alright, doa CM, termasuk juga ingatkan diri CM. Kalau tanya CM personally is quite scared untuk menghadapi 2021. Bukan tahun yang mudah, is very challenging masa. Alright. Jadi sekiranya diizinkan Allah, okay, tahun depan pula. Tahun depan belum lagi. Ni baru 3 bulan. Ada 3 minggu lagi pada depan. Alright, minggu depan SSK Sembang Santai Khamis bersama CM. Salam sayang daripada CM, dan semoga kita teruskan usaha dalam keadaan apa juga. Okay, mental and physical must be strong. Satu je pesan CM. Kalau rasa penat, kalau rasa tak mampu, rehatlah ya. Kita ni mesin pun akan breakdown bila sampai tahap. Alright. Dan doa sama-sama moga dipermudahkan oleh Allah semua urusan kita, dan carilah kawan-kawan yang mana untuk kita bercerita dalam keadaan sekarang ni. Assalamualaikum dan salam sayang daripada CM.